Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nabila binti Salman, bernomor kad metrik C19E0805. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk yang kumpulan saya pilih, iaitu Art Nouveau. Okey, untuk pengenalan, Art Nouveau ialah gaya seni, seni bina dan seni gunaan antarabangsa, terutamanya seni hiasan. Dalam bahasa Inggeris, ia juga dikenali sebagai gaya moden. Gaya ini paling popular antara tahun 1890 dan tahun 1910, semasa zaman Belle Époque yang berakhir dengan permulaan Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Ia adalah reaksi terhadap seni akademik, eklektikisme dan historisisme seni bina dan hiasan abad ke-19. Ia sering diilhamkan oleh bentuk semula jadi seperti lingkungan, tumbuhan dan bunga yang berliku-liku. Ciri-ciri lain dari Art Nouveau ialah rasa dinamisme dan pergerakan sering diberikan oleh asimetri atau garisan cambuk dan penggunaan bahan moden, terutamanya besi, kaca, seramik dan konkrit. Kemudian untuk mencipta bentuk luar biasa dan ruang terbuka yang lebih besar. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tokoh yang saya pilih dalam tajuk kami, iaitu Art Nouveau. Saya memilih Victor Horta. Victor Horta atau nama sebenarnya Victor Pierre Horta ialah seorang arkitek dan pereka Belgium dan salah seorang pengasas pergerakan Art Nouveau. Hotel Texel miliknya di Brussels dibina pada tahun 1892 dan 1893, sering dianggap sebagai rumah Art Nouveau pertama. Bentuk tumbuh-tumbuhan bergaya melengkung yang digunakan Horta mempengaruhi ramai yang lain, termasuk arkitek Hector Guillemot yang menggunakannya di rumah pertama yang dia reka di Paris dan di pintu masuk yang dia reka untuk Metro Paris. Beliau juga dianggap sebagai perintis seni bina moden untuk plan lantai terbukanya dan penggunaan besi, keluli dan kaca inovatif. Hotel Texel. Horta secara pasti melanggar skim tradisional, malah dia membina sebuah rumah yang terdiri daripada 3 bahagian berbeza. 2 bangunan yang agak konvensional dalam batu bata dan batu semula jadi. Satu di tepi jalan dan satu di tepi taman disambungkan oleh struktur keluli yang ditutup dengan kaca. Ia berfungsi sebagai bahagian penghubung dalam komposisi ruang rumah dan mengandungi tangga dan pendaratan yang menghubungkan bilik dan lantai yang berbeza. Melalui bumbung kaca, ia berfungsi sebagai aci cahaya yang membawa cahaya semula jadi ke tengah bangunan di bahagian rumah ini, yang juga boleh digunakan untuk menerima tetamu. Horta menggunakan kemahiran maksimumnya sebagai pereka dalaman. Dia merancang setiap butiran, pemegang pintu, kerja kayu, panel dan tingkap dalam kaca berwarna, lantai mozaik dan perabot. Horta berjaya menyepadukan hiasan mewah tanpa menutupi struktur seni bina umum. Hotel Texel dikenali sebagai salah satu arkitek Eropah paling berpengaruh pada abad 19 yang terakhir. Victor Horta mempelopori gaya Art Nouveau yang digambarkan dalam pelbagai bangunan yang indah di seluruh Belgium. Horta mempelopori penggunaan besi dan keluli sambil menarik motif hiasan dari alam semula jadi, dan kerjanya seperti Hotel Texel yang kini dianggap sebagai contoh ikon seni senam Art Nouveau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaria Zahra binti Mumarasih dan kad metrik saya bernama C19B0512. Saya pula akan menerangkan tokoh kedua Art Nouveau, iaitu Antoni Gaudi et Cornet.
Beliau dilahirkan pada 25 Jun tahun 1852 di Reus atau Riussdom, Catalonia, Spain. Beliau merupakan seorang arkitek yang mempunyai gaya tersendiri dicirikan oleh kebebasan bentuk, warna, tekstur yang menarik dan perpaduan organik. Kerja Gaudi dipengaruhi oleh minatnya dalam kehidupan iaitu seni bina, alam semula jadi dan agama. Beliau akan mempertimbangkan setiap perincian ciptaannya dan memasukkan ke dalam seni bina kraft seperti seramik, kaca berwarna, penepaan besi tempur dan pertukangan. Beliau juga memperkenalkan teknik baru dalam rawatan bahan seperti transkandis yang menggunakan chip seramik yang dibuang. Idea yang dibawa oleh Antoni Gaudi yang pertama ialah konsep semula jadi iaitu naturalism yang bermotifkan ukiran flora dan fauna pada dinding bangunan. Beliau juga menggunakan kreativiti sendiri. Idea yang kedua iaitu geometri. Beliau menggunakan elemen geometri seperti garisan melengkung, penggunaan bentuk geometri tersusun seperti paraboloid, hyperboloid, helicoid dan kon yang mencerminkan alam semula jadi. Idea yang ketiga iaitu konsep keagamaan. Seni bina beliau mengandungi banyak rujukan kepada tema keagamaan dan beliau juga terkenal dengan gelaran God Architect kerana imej keagamaannya dalam karyanya. Beliau sentiasa menggunakan ataupun menggabungkan imej keagamaan semula jadi dan yang sangat simbolik dengan penghiasan struktur dengan permukaan berwarna-warni yang terang. Teori-teori yang digunakan oleh Antoni Gaudi yang pertama ialah modernisme. Beliau menggunakan konsep pengaruh daripada Eropah, India dan Jepun yang memberikan beliau inspirasi untuk membuat seni bina bangunan. Teori yang kedua ialah estetika. Gaudi menemui cara menyesuaikan alam semula jadi kepada bentuk struktur seni bina. Beliau pernah menyamakan bentuk helicoid dengan gerakan dan hyperboloid dengan cahaya. Teori yang ketiga yang digunakan oleh Gaudi ialah simbolik. Beliau menggunakan bentuk dan warna yang berani dalam menghiasi struktur dan menggunakan warna-warni yang terang pada dinding bangunan. Ini kerana beliau mempunyai kepercayaan kepada moral seni. Antara karya milik Antoni Gaudi yang pertama ialah Gaudi House Museum. Gaudi House Museum ini bertempat di Park Güell, Barcelona dan ia mengandungi pilihan barangan yang direka oleh Antoni Gaudi sendiri semasa beliau masih hidup. Ia dibuka sebagai muzium pada tahun 1963 dan kekal sebagai salah satu tempat pelancongan paling popular di bandar ini. Karya yang kedua iaitu Church of Colonia Güell. Pembinaan ini telah disatukan antara tahun 1898 hingga 1914, tetapi ia dibiarkan tidak siap. Percubaan baru-baru ini telah dibuat untuk menyesuaikan tapak untuk membolehkannya menjadi lebih mesra pelancong dan juga menyesuaikan beberapa kawasan yang semakin rosak. Karya yang ketiga iaitu Bellegarde. Antoni Gaudi memberi penghormatan kepada seni bina gotik Katalan di bangunan ini yang diterjemahkan sebagai pemandangan yang indah. Bellegarde menampilkan menara langsing di satu sisi, sesuatu yang diulang oleh arkitek dalam beberapa ciptaannya. Saya Nur Syakirah binti Muhammad Azmi, nombor matrik C19A 0581. Saya akan menerangkan salah seorang tokoh teori Art Nouveau iaitu Emile André. Nama sebenar Frances Emile André, dilahirkan pada 22 Ogos 1871 di Nancy, Perancis. Beliau merupakan seorang arkitek Perancis yang mengembangkan idea serta menggunakan prinsip-prinsip Art Nouveau di Nancy dalam reka bentuk yang dihasilkan pada tahun 1901 hingga 1912. Beliau merupakan anak kepada Charles André, iaitu tokoh modernis yang menjadi penggerak dalam mengembangkan
seni Art Nouveau dan menyumbang idea dalam seni bina modernisme. Antara seni bina yang dihasilkan oleh beliau adalah Maison Hart, Lambert Building dan Villa Les Glacis di Nancy, Perancis. Saya akan menerangkan salah satu karya Emile Andre iaitu Villa Les Glacis, Nancy. Villa ini dibina oleh Emile Andre pada tahun 1902 hingga 1904. Ciri-ciri Art Nouveau dalam bangunan ini adalah seni bina tingkap, pagar serta kombinasi warna yang harmoni yang memainkan peranan yang penting pada masa itu. Dapat dilihat melalui tingkap Art Nouveau, kebiasaannya mempunyai tingkap kecil yang menjadi pemisah tingkap utama. Selain itu, sesetengah tingkap melingkung sedikit di bahagian atas serta mempunyai satu tingkap separuh bulatan besar di tengah. Tambahan lagi, reka bentuk besi pada tingkap yang mempunyai reka bentuk garisan tidak lurus dan diilhamkan oleh bentuk semula jadi seperti lekukan tumbuhan dan bunga yang berliku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asmiatina binti Idris, nombor kad matriks C19A0638. Seterusnya, saya telah memilih seorang tokoh iaitu Louis Comfort Tiffany. Louis Comfort Tiffany dilahirkan pada tahun 18 Februari 1848 di New York. Beliau telah meninggal dunia pada 17 Januari 1933. Beliau ialah seorang pengasas syarikat barang kemas di Tiffany.com iaitu syarikat keluarga ayah beliau sendiri pada tahun 1871. Beliau membentuk kumpulan artis iaitu Louis Comfort Tiffany dan artis Amerika Bersekutu. Louis Comfort Tiffany juga merevolusikan pengeluaran kaca yang berwarna dan menggabungkannya ke dalam reka bentuk inovatif dan barangan hiasan yang luar biasa. Beliau juga menggabungkan ketukangan yang indah dengan cinta warna dan dia terkenal dengan kebolehannya melukis dengan kaca. Beliau juga mereka bentuk orientasi pelbagai medium daripada perhiasan hingga tembikar dan dikaitkan terutamanya dengan pergerakan Art Nouveau. Louis Comfort Tiffany juga menggunakan beberapa idea dalam karya beliau iaitu yang pertama kemodenan. Beliau menggunakan pengaruh kemodenan dalam karya beliau supaya karya beliau tidak kelihatan sama dengan karya orang lain. Seterusnya, beliau juga menggunakan idea natural iaitu berunsurkan tumbuhan. Sebagai contoh, beliau sering menggunakan corak-corak bunga pada karya beliau terutamanya pada corak-corak tembikar. Beliau mempunyai teori beliau tersendiri, iaitu teori yang pertama, beliau menggunakan teori naturalism. Teori naturalism bermaksud menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Beliau banyak menggunakan sifat natural dalam karya beliau, sebagai contoh dalam meletakkan corak pada ukiran-ukiran yang beliau buat, seperti pembuatan perhiasan berasaskan kaca. Beliau akan meletakkan ukiran pada kaca, iaitu seperti di pinggan mangkuk dengan menggunakan corak-corak seperti bunga dan daun. Seterusnya, beliau juga mempunyai teori modernisme. Teori ini penting dalam kerja beliau. Hal ini kerana pembuatan karya beliau dalam industrinya seharusnya berasaskan moden kerana ianya mengikut arus kemodenan semasa. Beliau amat mementingkan arus kemodenan dalam karya beliau kerana setiap ukiran yang beliau buat, beliau tidak mahu dipandang kuno oleh pembeli. Selanjutnya ialah teori ekspresionisme, iaitu beberapa karya beliau menggunakan ekspresi wajah. Beliau menjadikan beberapa lukisan dan meletakkan ekspresi muka yang berbeza pada setiap lukisan yang beliau buat. Ini ialah beberapa karya yang beliau hasilkan sendiri. Gambar yang pertama menunjukkan
gambar lampu yang bernama Pond Lily Library Lamp. Karya ini menunjukkan Pond Lily Library Lamp yang bermodelkan ciri utama iaitu tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan ialah pokok bunga teratai yang menunjukkan batang pokok bunga teratai menjangkau ke atas untuk bertemu dengan bunganya. Louis Comfort Tiffany mengambil inspirasi ini daripada kolam teratai di rumah desanya di Long Island. Pond Lily Library Lamp diperbuat daripada 100% kaca Felbril. Karya ini mendapat inspirasi daripada alam semula jadi, terutama dalam Art Nouveau, dan pengaruh pergerakannya juga dapat dilihat dengan garisan berliku-liku pada bunga petlily serta gaya oriental pada batang geometri. Karya seterusnya ialah sebuah lukisan. Lukisan ini diberi nama Snake Charmer at Tangier. Lukisan ini diberikan nama sebegitu oleh Louis Comfort kerana dalam lukisan ini menceritakan tentang penonton yang sedang berkumpul untuk menyaksikan pawang ular iaitu pemain dalam gambar sedang membuat persembahan bersama ular. Dalam karya ini juga terdapat seekor ular yang sedang berdiri separas mata pawang tersebut. Warna yang digunakan dalam karya ini menunjukkan keorenan dan menunjukkan suasana menjelang senja. Hal ini menunjukkan beliau menggunakan teori ekspresionisme iaitu menggunakan pelbagai ekspresi wajah dalam lukisan tersebut.